Sambutan ulang tahun kelahiran Yang Hormat Ketua Pegawai Eksekutif GISB Holdings mengiringi perasmian 5 buah premis perniagaan GISB Holdings. Kerjasama Finas bersama GISB Holdings perkuatkan hubungan ukhuwah sesama masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya Umar Abdul Aziz dan saya Khairi Syafi'i di dalam Ikhwan News. Berita sepenuhnya. Tamadun material secara umumnya mendatangkan keselesaan dan kesenangan kepada kehidupan jasmani yang maju serta pesat membangun. Namun begitu, soal tamadun sering disalahertikan kerana jarang dikaitkan dengan Tuhan sehingga manusia rosak akhlaknya. Ini jelas menunjukkan bahawa tamadun insan perlu diutamakan bagi mengimbangi tamadun lahiriah agar tidak tersasar di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Alhamdulillah, 5 buah premis perniagaan Ikhwan telah dirasmikan di Pusat Perniagaan Ikhwan Subang, Kota Damansara, Seri Hartamas dan Putrajaya baru-baru ini bersempena hari kelahiran Yang Hormat Datuk Loman Hakim Fulton, Ketua Pegawai Eksekutif GISB Holdings yang ke-52. Majlis yang berjalan mengikut tata cara operasi standard SOP diadakan di Dewan Perdana Ikhwan Subang itu dihadiri oleh ahli keluarga dan kenalan rapat Yang Hormat Datuk Loman Hakim Fulton. Antara yang hadir ialah Tuan Haji Fauzi bin Muhammad selaku pengurusi kumpulan Muhafaz serta isteri, Datuk Seri Izlan Yusof, Datuk Museng, Datuk Fizal Fauzi mewakili Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, personaliti TV pencetus ummah, Pio Azhar Hilmi dan Pio Toha serta jemputan yang lainnya. Turut mengundang sebab seluruh hadirin di dalam ucapan Yang Hormat Datuk Loman Hakim Fulton mengenangkan pemergian Allahyarham Tuan Muhammad Rashidi Abdullah, mantan pengurusi eksekutif GISB Holding yang telah pulang ke rahmatullah baru-baru ini. Majlis diteruskan dengan pemotongan kek hari lahir dan ucapan dari para tetamu yang hadir serta diserikan dengan persembahan nasyid dari kumpulan Akademi Generasi Harapan sepanjang majlis berlangsung. Sentiasa menganggap bahawa GISB ini sebagai rakan kami, ukhuwah silaturahim kita. Kami sangat kata orang tu di-energize balik oleh GISB. Setiap kali jumpa GISB kita get energy lah. Datuk Loman bukan asing bagi saya. Saya dah kenal beliau lama, seorang yang sangat-sangat down to earth, yang sangat-sangat menghormati. Dia tak kira sesiapa sekalipun. Jadi sampai hari ini dan saya mendoakan dan juga kami semua mendoakan agar Datuk Loman akan sentiasa di dalam lindungan dan rahmat Allah SWT insya-Allah. Saya kebelakangan ini cukup ikrab lah, cukup rapat sekali. Boleh kata setiap malam lah. Dia kejut saya subuh setiap malam. Saya berdoa ini adalah permulaan ya. Sebagaimana keperjuangan kita bersama di dalam sanubari kita berdua, kita tahu ke arah mana kita punya destiny. Sama-samalah kita tuju ke destiny itu untuk faedah ummah. Seiring dengan itu, 2 buah premis perniagaan Ikhwan dirasmikan sendiri oleh Yang Hormat Datuk Loman Hakim Fulton bersama para tetamu jemputan, iaitu premis Ikhwan Farmasi dan Ikhwan Mart yang merupakan premis ke-14 dan ke-15 di Pusat Perniagaan Ikhwan Subang. Pada 13 Ogos menyaksikan Yang Hormat Datuk Loman Hakim Fulton merasmikan premis Ikhwan Galeri Cawangan Putrajaya yang turut dihadiri yang berbahagia Puan Rokayah Zakaria, yang berbahagia Puan Saidah Nafisa At-Tamimi serta barisan kepimpinan di bawah Yang Hormat Datuk Loman Hakim Fulton. Acara majlis perasmian ini turut disiarkan secara langsung melalui media rasmi media sosial GISB Holdings. Kerja-kerja pembinaan dan pengubahsuaian Ikhwan Galeri Putrajaya ini dilaksanakan dengan penuh teliti oleh Remaja Pembela Ummah Putrajaya, manakala Remaja Pembela Ummah Muslimah terlibat dalam menghasilkan jahitan busana muslimah yang terdapat di sini. Manakala pada 14 Ogos 2020 pula, Ikhwan Cafe Plaza Damas yang bertempat di Plaza Damas, Seri Hartamas, Kuala Lumpur telah dirasmikan oleh Yang Hormat Datuk Loman Hakim Fulton. Pemilihan kawasan ini adalah kerana kedudukannya yang strategik yang menjadi tumpuan warga kota. Antara tetamu yang hadir adalah saudara Dr. Bala Chandran, kenalan rapat Yang Hormat Datuk Loman Hakim Fulton, serta tidak asing lagi bagi GISB Holdings. Kehadiran Dr. Bala dan rakan-rakannya yang sedang dalam rangka untuk membuat lawatan ke Pusat Perniagaan Ikhwan Bandar Country Homes turut sama diundang. Di hari yang sama, perasmian premis diteruskan di Ikhwan Cafe dan Bakery Kota Damansara yang melalui proses renovasi naik taraf bagi memastikan setiap premis-premis di bawah naungan GISB Holdings dapat menyediakan perkhidmatan yang terbaik.
Antara tetamu yang hadir pada majlis tersebut ialah beberapa ahli barisan kepimpinan GISB Holdings dan juga kenalan rapat Yang Hormat Datuk Laman Hakim Fortin sendiri. Antara yang menjadi tarikan di sini diwujudkan sebuah akuarium air laut bagi menambahkan keindahan dekorasi premis dan proses reka bentuk dan ubah suai dilaksanakan oleh remaja pembela umas atas bimbingan oleh Yang Hormat Datuk Laman Hakim Fortin sendiri. Adalah menjadi harapan pembukaan ke semua premis ikhwan yang baru ini menjadi sebuah lagi wadah untuk masyarakat dapat melihat dan merasai keindahan sistem hidup Islam yang diperjuangkan oleh GISB Holdings serta sangat dapat memberikan perkhidmatan yang terbaik untuk semua golongan masyarakat. Keterlibatan GISB Holdings bersama Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS, adalah merupakan kerjasama kali kedua di sebuah program ziarah FINAS Prihatin bersama penggiat industri filem Malaysia. Istimewanya, pada kali ini Yang Hormat Datuk Lokman Hakim Fortin juga turut bersama meraikan golongan yang menerima bantuan di dalam program tersebut. Keterlibatan GISB Holding bersama Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS adalah merupakan kerjasama kali kedua di sebuah program ziarah FINAS Prihatin bersama penggiat industri filem Malaysia. Istimewa pada kali ini, Yang Hormat Datuk Lokman Hakim Fortin bersama di dalam program tersebut yang turut dihadiri oleh Yang Berbahagia Datin Notlin Syamsul Bahri selaku Penaung Pengurusi Puspanita, Cawangan Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia PCKMM, Yang Berusia Puan Jamna Abdul Aziz selaku Pengurusi Puspanita FINAS, MAPIM dan tidak ketinggalan Yang Berbahagia Datuk Izlan Yusof selaku Pengurusi Jawatan Kuasa Hal Ehwal Warga Industri yang mengetuai program tersebut. Pihak GISB Holding mewakilkan seramai 9 orang turut mengikuti konvoi sebanyak 10 kenderaan bermula dari Kajang, Taman OUG dan kemudiannya ke Ceras bagi tujuan memberikan bantuan dan sokongan kepada penggiat seni dalam menjalani kehidupan. Antara yang menerima bantuan ini ialah pelakon veteran Sharifah Aminah dan Margaret Gunn. Juga tidak lupakan penggiat seni belakang tabir, Supama atau lebih dikenali sebagai Loganando. Pada 6 Ogos 2020 pula, rombongan GISB Holdings yang diwakili oleh Yang Hormat Datuk Lokman Hakim Fortin dan remaja pembela ummah bergerak seawal jam 10 pagi ke rumah Encik Mansur Harun atau dikenali sebagai Sutex Harun di Petaling Jaya. Beliau yang merupakan seorang pereka kostum untuk produksi filem dan drama sedang mengalami penyakit jantung. Seterusnya, rombongan bergerak ke Hospital Ampang untuk menziarahi saudara Bob Kumin yang merupakan seorang pelakon tanah air dan juga menziarahi saudara Khairul AJ yang merupakan seorang jurusolek yang berpengalaman untuk produksi filem dan drama yang keduanya sedang mengalami masalah kesihatan. Yang Hormat Datuk Lokman Hakim Fortin selaku Ketua Pegawai Eksekutif GISB Holdings turut melahirkan keprihatinannya menyalurkan bantuan termasuk pengisian rohani yang menjadi keutamaan dalam kehidupan kepada para kenalan dan semua yang hadir. GISB Holdings diharapkan terus komited di dalam pengibatan program prihatin sebegini untuk terus memberi hikmat kepada masyarakat lainnya. Sebuah masyarakat Islam itu dibina bermula dengan sebuah masyarakat kecil, iaitu melalui perkahwinan yang berlandaskan Allah dan Rasul. Melalui perkahwinan inilah akan melahirkan keluarga role model dalam membangunkan sebuah masyarakat Islam. Setelah selesai proses akad nikah bermula pada jam 3 petang yang dibuat mengikut penggiliran atas faktor pematuhan prosedur operasi standard SOP iaitu disempurnakan di Pejabat Agama Daerah Kelang, Selangor dan ianya berakhir sekitar jam 4 petang. Ketiga-tiga pasangan mempelai adalah staf syarikat GISB Holdings Kelang telah dirai dengan dihidangkan menu santapan pengantin di Ikhwan Cafe Bandar Bukit Raja. Suasana kerakyaan Raja Sehari diadakan secara sederhana memandangkan norma baru yang melanda negara sejak sekian lama diawali 18 Mac yang lalu. Susulan itu, jamuan makan diadakan di Ikhwan Cafe tersebut mewakili kehadiran tetamu terdiri daripada keluarga terdekat pengantin terutamanya yang datang dari sekitar Lembah Kelang. Satu majlis ramah mesra kepimpinan Parti Bersatu bahagian Hulu Selangor bersama Yang Berhormat Datuk Muhammad Rafiq bin Noizam Muhyiddin, Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu Malaysia, Timbalan Pengerusi Badan Perhubungan Negeri Melaka, Adun Paya Rumput telah diadakan di GH Corner Bukit Beruntung pada 28 Julai 2020. Majlis diadakan pada sekitar jam 2 petang di GH Corner dengan sebilangan tetamu yang tiba lebih awal. Antara yang hadir ialah Cikgu Anwar, Ketua Bersatu Bahagian Hulu Selangor, Encik Isma yang juga merupakan kenalan rapat Encik Malik selaku Setiausaha Bersatu Bahagian Hulu Selangor, Puan Tengku Zahara Ahli Jawatan Kuasa Bersatu Bahagian Hulu Selangor juga merupakan kerabat di Raja Kedah.
Ketibaan tetamu VIP tepat pada jam 2 petang dengan kehadiran tetamu dianggarkan seramai 35 orang. Disusuli ucapan dari Yang Berhormat Datuk Muhammad Rafiq bin Naizam Muhyiddin dan diteruskan dengan jamuan makan tengah hari. Encik Isma selaku Setiausaha Bersatu Hulu Selangor telah memilih GH Corner di Bukit Beruntung adalah kerana beliau sendiri telah datang beberapa kali dan tertarik dengan suasana dan menu di GH Corner. Pegawai khas kepada Yang Berhormat iaitu Encik Adib Syarudin semasa membuat pembayaran telah menyatakan beliau sangat berpuas hati dengan menu-menu yang disediakan. Satu rombongan ekspedisi kepimpinan di bawah pimpinan Yang Berbahagia Tuan Muhammad Fadil Yassin seramai 37 orang dilaksanakan bertujuan agar dapat membina ikatan kasih sayang sesama. Tanah berkeluasan 1.5 ekar ini dilengkapi dengan tempat pendaratan lembu yang diimport dari Thailand. Ia dilengkapi dengan ruang meragut rumput, ruang grooming lembu dan timbangan berat lembu. Di kundu farm ini juga terdapat sebuah rumah yang dilengkapi 5 bilik serta bilik air, 1 bilik utama dan 1 pejabat serta kandang lembu yang boleh memuatkan 150 ekor. Ruangan pemprosesan sembelihan lembu yang telah terbiar selama 3 tahun ini dalam rangka untuk dinaik taraf semula yang dimulai dengan proses membaik pulih rumah dan kandang lembu. Selain itu turut disediakan ruangan untuk salai daging, ikan dan lain-lain. Dalam temu bual dan perbincangan antara Yang Berbahagia Tuan Muhammad Fadil Yassin bersama Encik Rosman, beliau mengenali GISB Holdings dan begitu menyokong untuk berkongsi ilmu mengenai penjagaan, pemilihan lembu sehingga kepada urusan jualan daging pada syarikat besar. Beliau turut berkongsikan penggunaan formula EM untuk kesuburan enzim-enzim pada tumbuhan dan haiwan. Sejak awal Ramadan lalu, Yang Berbahagia Tuan Muhammad Fadil Yassin telah mewujudkan 6 buah Ikhwan Mat dengan membuat jualan daging segar, lembu dan kambing atas permintaan dari masyarakat. Menjelang Aidiladha, terdapat beberapa tempat pembekal lembu hidup telah memberhentikan bekalan daging segar. Adalah menjadi harapan Yang Berbahagia Tuan Muhammad Fadil Yassin agar tanah ini dijadikan projek perintis seperti yang dihasratkan para ahli lembaga penasihat bagi melaksanakan penternakan lembu berskala besar. Alhamdulillah, Aidiladha dapat disambut dengan penuh bermakna bersama pengerusi eksekutif GISB Holdings Yang Berbahagia Tuan Nasruddin Muhammad Ali serta Yang Berbahagia Tuan Muhammad Fadil Yassin selaku Wakil Ahli Lembaga Penasihat GISB Holdings. Sambutan Aidiladha dimulakan dengan solat sunat Aidiladha seawal jam 8.30 pagi di Masjid Asyakirin, Kampung Labu Lanjut dan diteruskan dengan acara sembelihan korban 2 ekor lembu dan 3 ekor kambing yang dilaksanakan mengikut tata cara standard operasi SOP yang telah ditetapkan. Yang Berbahagia Tuan Nasruddin bin Muhammad Ali telah turun padang melihat sendiri aktiviti yang dijalankan dan memberi panduan mengenai cara dan kaedah menguruskan daging-daging korban tersebut agar para remaja peka dan mengambil tahu serta belajar semua perkara. Pengagihan daging korban kepada golongan asnaf Kampung Labu Lanjut adalah hasil kerjasama Ketua Kampung Encik Damarulan bin Hasim bersama ahli jemaah masjid termasuk sumbangan daripada GISB Holdings sendiri. Seramai 30 orang asnaf zakat yang terpilih juga turut bersama di majlis ini dengan acara penyerahan agihan daging lembu serta diserikan dengan persembahan nasyid oleh kumpulan Akademi Generasi Harapan Remaja Pembela Ummah Labu Lanjut. Pada hari kedua, baki sebanyak 3 ekor lembu dan 2 ekor kambing dikorbankan dan diagihkan kepada individu dan keluarga yang memerlukan di kawasan sekitar. Ketua Kampung Labu Lanjut turut melahirkan rasa terhibur dengan apa yang diusahakan oleh RPU. Beliau turut kagum dengan segala persiapan dan kelengkapan yang cukup sempurna yang terdapat di Pusat Latihan Remaja Pembela Ummah. Semuanya ini adalah hasrat dan saranan para pimpinan GISB Holdings, khususnya Yang Berbahagia Tuan Nasruddin Muhammad Ali yang mahukan remaja bertanggungjawab dan bersungguh-sungguh dalam setiap perkara agar Islam terus dilihat indah. Bagi menyahut hasrat Yang Berbahagia Tuan Nik Hazani Nik Muhammad selaku pengarah GISB Holdings Cawangan Pahang, kerja-kerja menaik taraf telah dijalankan di rumah tamu GISB Holdings Cawangan Pahang dan kediaman di perumahan Taman Emas Lipis. Kerja-kerja yang dilakukan termasuklah pemasangan wallpaper, karpet, menambah set penghawa dingin dan membina penambahan di kawasan dapur belakang kediaman muslimah. Semua kerja yang dilakukan dibantu oleh Remaja Pembela Ummah Pahang. Yang Berbahagia Tuan Nik Hazani sendiri memberi tunjuk ajar dan bimbingan untuk kerja-kerja teknikal dan mendorong semua warga kerja di sini agar berusaha dan menagih bantuan Allah dengan membaiki diri.
GIS Building Cawangan Phuket atas nama Islam Patana School telah dikunjungi oleh pihak Tentera Laut Phuket bagi membuat penggambaran mengenai Islam Patana School dan restoran GH Corner Phuket pada 18 Ogos 2020. Kehadiran seramai 8 orang itu terdiri daripada Ketua Unit Perancangan Tentera Laut, Pegawai Pengangkutan Kapal Perang Sri Raka, Ketua Program Database dan lain-lain diiringi paluan kompang oleh remaja pembela Ummah Phuket dan pelajar-pelajar di sini. Wakil GISB Holdings Thailand, Encik Fauzi, mengambil peranan untuk membantu keperluan penggambaran sepanjang sesi tersebut diadakan. Antara respon dari salah seorang pegawai bernama Wisud Khamohan, beliau menjelaskan bahawa kunjungan pertama kali beliau ke sini sangat menyeronokkan dan merasakan kasih sayang luar biasa dipamerkan melalui layanan-layanan yang diberikan pihak sekolah. Tambahan beliau yang baru mengenali Islam Patana School dan perkampungan Islam di sini, pelbagai aktiviti menarik disediakan dan lain-lain membuatkan beliau berhasrat untuk datang lagi ke sini pada waktu yang lain. Semoga dengan hubungan yang terjalin antara pihak GISB Holdings Thailand bersama masyarakat sekitar Thailand akan menjadi lebih erat sesuai dengan galakan Rasulullah SAW agar berkasih sayang sesama tanpa mengira agama. Bersempena Aidiladha. Oleh kerana situasi COVID-19 di Singapura yang masih dalam kawalan, beberapa aktiviti dilaksanakan bagi menghiburkan para staf dengan membuat pembahagian kumpulan untuk kawalan keselamatan, kumpulan makanan dan hidangan serta kumpulan persediaan dan memastikan peralatan. Turut berpeluang melihat kebesaran Allah di East Coast Spa ini di samping menjalankan aktiviti di tepi pantai serta perkongsian muhasabah dan nasihat dari remaja pemilik ummah. Sementara itu, pihak perempuan mengadakan aktiviti deklamasi sajak dan bernasyid. Aktiviti rehla ini diharapkan mengeratkan lagi kasih sayang seperti diibaratkan satu ayah dan satu ibu. Untuk berita selanjutnya, kita beralih ke bulet berita Indonesia. Assalamualaikum, bersama saya Muhammad Habibullah Wahyudin dalam Ikhwan News Indonesia. Maha Kuasa Allah, di bawah pimpinan yang berbahagia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah, GISB di Indonesia semakin menggiatkan kegiatan pada berbagai bidang. Apa yang sedia ada terus ditingkatkan, di samping terus menambahkan lagi berbagai hal yang boleh menjadi khidmat pada masyarakat. Hal ini selari dengan hasrat yang berbahagia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah untuk memberikan sebanyak-banyaknya khidmat dan manfaat kepada sesama manusia. Lahan sawah GISB yang dibangunkan oleh Yang Berbahagia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah yang terletak di Pusat Penelitian Benih Padi milik Kementerian Pertanian di Muara, Bogor terus berkembang dari masa ke masa. Saat ini keseluruhan lahan yang dikelola oleh GISB seluas 5,2 hektar sudah ditanami dengan berbagai macam varietas atau berbagai jenis benih. Atas panduan Yang Berbahagia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah, sebagai kajian, penanaman dilaksanakan dengan berbagai macam kaedah. Di antara lahan sawah yang GISB usahakan di Muara, ada satu kawasan atau blok iaitu Blok H yang sudah lama tidak diolah. Pada mulanya, kawasan ini penuh dengan rumput dan semak belukar. Atas panduan dan pimpinan dari Yang Berbahagia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah, hal tersebut tidak menjadi penghalang untuk GISB terus mengusahakan sawah tersebut sehingga siap untuk ditanami. Maha Kuasa Tuhan, atas doa Yang Berbahagia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah, berlaku suatu hal di luar jangkaan. Tuhan mendatangkan tim dari Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian atau BBP Mektan, iaitu bahagian dari Kementerian Pertanian yang mengembangkan alat-alat pertanian yang ingin melakukan uji coba penggunaan drone dalam menanam padi. Tuhan juga menggerakkan hati Pak Asep, Koordinator Balai Penelitian Benih Padi, untuk memilih sawah yang GISB usahakan sebagai lahan untuk uji coba drone. Pada tanggal 5 Agustus 2020, telah dilaksanakan uji coba menanam benih secara langsung menggunakan drone di lahan kelolaan GISB di Blok H seluas 2.000 meter. Kegiatan telah dihadiri oleh tim BBP Mektan, tim Balai Penelitian Benih Padi, dan tim dari GISB. Dengan adanya uji coba drone ini, membantu mengurangi biaya dalam menanam padi. BBP Mektan juga berencana untuk menguji coba drone dalam perawatan lahan sawah. Kegiatan ditutup dengan jamuan yang disajikan oleh tim Balai Penelitian Benih Padi dan pemberian cenderahati dari GISB. Selain itu, Taman Muara juga dimeriahkan dengan adanya 284 ekor itik dan angsa sebanyak 9 ekor. Itik memproduksi telur rata-rata 180 hingga 200 butir per hari dan terus meningkat.
Kini selain telurnya dijual mentah, turut diproses menjadi produk telur asin berempah. Semoga apa yang dibangunkan oleh yang berbahagia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah ini dapat menjadi satu lagi model atas nama Islam kepada masyarakat, khususnya dalam pertanian sawah padi. Lombok adalah sebuah pulau di Indonesia yang letaknya bersebelahan dengan Pulau Bali. Ibu kotanya adalah kota Mataram dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Menyambung hasrat pengasas GISB Ustaz Asy'ari Muhammad untuk model Islam sebagai cara hidup dapat terbangun di Lombok. Maka yang berbahagia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah telah 2 kali ke Lombok untuk mencari premis bakal restoran dan juga bertemu dengan kenalan-kenalan baru di sana. Dalam kunjungan singkat tersebut dengan sebab kebaikan akhlak dan pribadi yang berbahagia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah, kenalan GISB di Lombok sangat terkesan. Bahkan kemudian beberapa kali berkunjung ke Sentul untuk belajar dan meniru apa yang sudah dibangunkan oleh yang berbahagia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah. Sebagai permulaan GISB Holding bertapak di Lombok, satu premis telah disewa di salah satu jalan utama kota Lombok yang bakal menjadi restoran JS Corner ke-17 di Indonesia. Walaupun premis JS Corner masih dalam tahap renovasi, namun Allah yarham Tuan Muhammad Rashidi Abdullah memberi panduan untuk dibuka gerai roti canai dan teh tarik di depan premis tersebut. Alhamdulillah gerai roti canai tersebut sudah mulai beroperasi pada tanggal 11 Agustus 2020. Walaupun masih masa PSBB atau PKP, namun respon masyarakat terhadap gerai roti canai yang baru dibuka ini cukup baik. Semoga renovasi premis JS Corner dapat segera selesai untuk dapat memberi khidmat penyediaan makanan halal yang lebih baik dan meriah lagi bagi masyarakat di Lombok. Maha besar dan maha berkehendak Allah ke atas hamba-hambanya. JS Corner Semarang yang saat ini bertempat di sebuah kompleks perniagaan A Plaza di Simpang 5 akan dialihfungsikan sehingga semua peniaga di kompleks tersebut kena pindah, termasuk JS Corner Semarang yang juga berada di kompleks tersebut. Alhamdulillah berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah seorang kenalan GISB Holdings di Semarang iaitu Bapak Hasan Toha menawarkan pada yang berbahagia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah untuk JS Corner pindah ke lokasi yang lebih ramai penduduknya. Dari awal lagi Pak Hasan sudah minta yang berbahagia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah untuk berdoa di atas tanah yang akan beliau bangunkan 4 premis dengan 2 lantai, di mana 2 premis akan disewa oleh sebuah bank syariah dan 2 premis lagi akan digunakan untuk JS Corner. Ruko tersebut berlokasi tepat di depan Sekolah Hidayatullah yang juga dimiliki oleh Bapak Hasan. Sekolah Hidayatullah merupakan salah satu sekolah pilihan tokoh-tokoh di Semarang menyekolahkan anak mereka. Keluarga besar Pak Hasan tinggal juga di rumah-rumah sekitar kawasan tersebut. Ruko bakal JS Corner Semarang yang dibangunkan oleh Bapak Hasan adalah ruko 2 pintu setinggi 3 lantai, seluas 9,25 meter kali 17 meter. Ruko tersebut mulai dibangun sejak Januari 2020 dan dijangkakan akan selesai pada bulan September 2020 ini. Dari awal pembangunan lagi, Pak Hasan melalui timnya sangat merujuk pada yang berbahagia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah. Bagaimana layoutnya, apa saja yang perlu disiapkan, hinggalah sampai ke tandasnya pun mereka bertanya nak seperti apa tandas yang akan dibuat. Bahkan ketika yang berbahagia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah sampaikan perlunya ada sebuah lift untuk kemudahan, Pak Hasan terus meminta layout ruko tersebut diubah supaya dapat menyediakan lift di dalamnya. Hampir semua sudah disiapkan sehingga tim JS Corner hanya tinggal touch up akhir interior dan signboard depan saja. Pak Hasan sebut, Islam di kompleks tersebut semakin meriah dengan adanya JS Corner di sana. Begitulah Islam yang dibawa oleh yang berbahagia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah sangat menawan hati-hati manusia. Semoga kami semakin serius membaiki diri. Para pemimpin GISB, khususnya yang berbahagia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah dan seluruh barisan yang dihormati ahli lembaga penasihat, sangat mengajar dan menekankan untuk melayani setiap yang datang ke semua premis dalam syarikat dengan sebaik-baiknya, karena tetamu yang datang membawa rahmat dan perginya menghapuskan dosa-dosa. Dengan pelayanan yang diberikan dengan sebaiknya, diharapkan tetamu yang datang dapat merasakan kasih sayang Allah dan Rasul dan melihat keindahan Islam apabila diamalkan lahir dan batin. JS Corner Bandung yang merupakan salah satu premis yang dicetuskan oleh yang berbahagia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah terus membuka perkhidmatan walau dalam suasana pandemi COVID-19. Dalam suasana pandemi COVID-19 ini, kawasan Kota Baru Parahyangan menjadi alternatif masyarakat Bandung berolahraga sehingga banyak tetamu-tetamu baru yang datang ke JS Corner bukan hanya dari kawasan Kota Baru Parahyangan tetapi juga dari luar kawasan Kota Baru Parahyangan. Seperti Ibu Dila, seorang pensiunan karyawan BUMN atau Badan Usaha Milik
milik negara dan pengusaha yang berasal dari kota Bandung. Pada awalnya beliau sekadar berolahraga di sekitar premis GH Corner dan tertarik dengan suasana yang bernuansa Islam sehingga akhirnya berkenalan dengan para staf di GH Corner serta mendapatkan penjelasan tentang pemimpin dalam syarikat dan aktivitas yang sedang dilaksanakan. Tetamu lainnya Bapak Samsul Ma'arif, seorang tokoh masyarakat Bandung, mantan wakil ketua DPRD atau Parlimen Daerah Bandung Barat dan di waktu ini menjabat ketua DPW Partai P3 serta memiliki pengikut sebanyak 14,000 orang. Beberapa kali beliau berkunjung ke GH Corner dengan mengajak kawan dan keluarganya. Beliau juga menyatakan telah mengundang atau menjemput wakil Bupati Bandung Barat untuk makan di GH Corner. Begitu juga beberapa tetamu lain yang menjadi tetamu-tetamu baru di GH Corner. Semoga melalui GH Corner yang berbahagia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah bangunkan dapat memperlihatkan Islam yang indah dan membahagiakan di tengah masyarakat. Di GH Corner restoran ini saya mendapatkan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang setahun lalu ketika saya ada di Mekah, ya inilah rasanya saya dapatkan di sini. Alhamdulillah. Yang paling penting di sini sesungguhnya bukan persoalan tes saja atau rasa saja yang sudah sama dengan Timur Tengah, tapi halalan thayyiban itu nilai spiritualitas yang paling tinggi. Itu hal yang paling luar biasa. Alhamdulillah dengan berkat Rasulullah, GISB Papua telah menghadiri undangan dari Bapak Bupati Kabupaten Jayapura dalam rangka peresmian Rumah Coklat dan MOU kerjasama Kabupaten Jayapura dengan Kodam 17 Cenderawasih, Papua. GISB telah dipilih untuk ikut serta dalam kegiatan ini karena GISB dianggap serius dalam mengangkat sagu dan coklat melalui berbagai jenis kek dan makanan ringan sebagai hasil produksi Kabupaten Jayapura, di mana keduanya merupakan produk lokal Kabupaten Jayapura yang sedang giat dipromosikan. GISB juga diminta untuk ikut sama mempromosikan hasil produk Ikhwan Bakery dan hasil panen dari tanah pertanian Taat. Hadir sebagai VIP dalam acara tersebut Panglima Kodam Mayor Jenderal Herman Asaribab sekaligus peresmi Rumah Coklat, Komandan Pangkalan Udara Papua Maluku, Kepala Staf Ahli Panglima, Bupati Jayapura dan beberapa perwakilan airline serta tokoh-tokoh masyarakat juga tokoh adat di Papua. Setelah selesai rangkaian acara resmi, Wakil GISB telah menemui Panglima Kodam 17 Cenderawasih. Beliau masih mengingati pertemuannya dengan GISB dalam acara Halal Bihalal bersama Gubernur Provinsi Papua 3 tahun lalu. Beliau mengucapkan terima kasih kepada GISB yang telah mendoakan beliau menjadi Panglima dan telah menjadi kenyataan. Pihak GISB juga telah menghadiahkan produk-produk Ikhwan Bakery kepada Bapak Panglima sebagai cenderahati. Selain itu, atas keberkatan, Wakil GISB juga bertemu dengan Brigjen Heru sebagai Kepala Staf Ahli Panglima bertukar fikiran tentang pembangunan Papua. Wakil GISB menyatakan bersedia untuk membantu Tentera Nasional Indonesia atau TNI jika mau mengadakan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat asli Papua dalam bidang yang GISB sudah lakukan. Beliau pun menyambut gembira. 2 hari kemudian, Brigjen Heru dan istrinya Dr. Erin datang untuk bersarapan di GHC. Beliau memberikan apresiasi kepada GISB yang telah membuka resto yang cukup besar. Terima kasih ya Allah, semoga semua pertemuan yang berlaku dapat memberikan manfaat yang besar bagi Islam di bumi Papua. Pagi ini kita menikmati nasi goreng kambing yang sangat lezat, teksturnya juga lembut dan cita rasanya tepat sekali. Terima kasih. Cintakan tanah air adalah sebahagian dari iman. Setiap tahun di bulan kemerdekaan Indonesia, yang berbahagia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah biasanya memberi panduan untuk setiap premis GISB di Sentul memasang bendera Indonesia. Yang berbahagia Puan Ibu Gina Puspita Nasiran telah mengingatkan kami bahawa dalam keadaan yang berbahagia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah uzur, pemasangan bendera justru mesti lebih baik dari tahun lepas dan dipasang selama bulan Agustus seperti yang dianjurkan oleh pemerintah Indonesia. Untuk dapat lebih banyak bendera dan hiasan yang dipasang, maka pada kali ini bendera tidak dibeli, tapi dibuat sendiri oleh pihak GISB. Tim konveksi dan jahitan menyahuti hal tersebut. Sebanyak 100 meter kain merah dan 100 meter kain putih telah digunakan untuk membuat bendera yang akan dipasang di setiap premis GISB di Sentul, termasuk di Wadi Harapan dan lahan-lahan pertanian lainnya milik GISB di sini. GISB di Jakarta juga turut memasang bendera di premis-premis di sana. Proses menjahit dan memasang bendera dilaksanakan pada awal bulan Agustus 2020, turut dibantu oleh tim maintenance remaja pembela ummah lelaki. Seperti mana yang berbahagia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah pernah berpesan,
Yang berbahagia Puan Ibu Gina Puspita Nasiran turut mengingatkan seluruh staf untuk menyambut kemerdekaan dengan niat ingin memerdekakan diri dari belenggu nafsu dan syaitan yang sentiasa mengajak kepada kejahatan. Semoga atas panduan yang berterusan dari para pemimpin GISB Holding, kami menjadi orang yang paling merdeka dari hawa nafsu. Sekian dari kami, dilanjutkan bersama rekan kami dari studio Turki Eropah, Balkan, Khurasan, Timur Tengah, dan Rusia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Tuan Muhammad Fakhruddin bin Tuan Nordin bersama rakan setugas saya. Saya Muhammad Utbah bin Loman Hakim Fulton melaporkan dari bilik berita Turki Eropah, Balkan, Khurasan, Timur Tengah dan Rusia. Hari Raya Aidiladha atau Hari Raya Korban diraihkan oleh umat Islam di seluruh dunia. Ia adalah perayaan terbesar di dalam Islam dan disambut setiap tahun pada hari ke-10, 11, 12 dan 13 bulan Zulhijjah. Pada tahun ini, GISB Holdings Zon Sham Dubai di bawah pimpinan yang berbahagia Tuan Nik Hazani Nik Muhammad tidak ketinggalan memeriahkan sambutan Hari Raya Aidiladha walaupun dengan aktiviti yang agak terhad kerana suasana norma baru ekoran penularan wabak COVID-19. Namun ia berjalan dengan lancar dan sangat meriah. Alhamdulillah dengan izin Allah dan keberkatan Rasulullah SAW atas persetujuan dan panduan dari yang berbahagia Tuan Nik Hazani Nik Muhammad sebagai ahli lembaga penasihat GISB Holdings merangkap pengarah Zon Sham Dubai dan yang berbahagia Tuan Harun Taat sebagai pengarah 2. Sambutan Aidiladha Zon Sham Dubai telah dibuat di 2 kawasan. Di Jordan, diadakan di Villa GISB Holdings Rehab Jerash, villa yang dibeli oleh Syekh Abu Mus'ab At-Tal, antara pemuka Bani Tal di Jordan yang merupakan sahabat kepada almarhum Ustaz Asy'ari, pengasas GISB Holdings. Aktiviti bermula seawal pagi dengan laungan takbir, solat sunat Aidiladha dan disusuli dengan jamuan raya. Selepas pada itu, aktiviti diteruskan dengan menyembelih dan melapah kambing. Alhamdulillah, pada tahun ini sebanyak 21 ekor kambing telah dikorbankan dan diagih-agihkan kepada pelarian Palestin di Mukayyam Jerash, pelarian Syria di Mafraq, orang-orang susah dan memerlukan di Kufair, juga diagihkan kepada para pelajar Malaysia yang sedang menuntut di Irbid dan Mafraq yang kebanyakan mereka tidak mendapat tajaan dari mana-mana badan kerajaan. Untuk memeriahkan lagi sambutan Aidiladha dan meningkatkan kasih sayang sesama di sini, pelbagai aktiviti dan pertandingan sukaneka telah diadakan yang melibatkan semua golongan. Pertandingan mewarna dan sukaneka untuk anak-anak sekolah rendah, pertandingan nasyid untuk remaja lelaki, pertandingan tarik tali dan pertandingan memasak monogami. Majlis ditutup dengan penyampaian hadiah kepada para pemenang. Manakala di Dubai pula, sambutan diadakan di Villa GISB Holdings UAE Sharjah. Selepas solat sunat Aidiladha dan mendengar khutbah, kesemua staf diberi tugasan mengikut unit masing-masing. Sebahagian besar remaja pembela ummah telah bergotong royong dalam melaksanakan ibadah korban. Atas keberkatan hari yang sangat mulia, sebanyak 4 ekor kambing telah dikorbankan. Iktibar daripada pengorbanan Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail serta Siti Hajar, sangat hendak dirasakan betapa tingginya ketaatan dan ketakwaan kekasih-kekasih Allah dalam menunaikan segala perintahnya. Hasil korban tersebut kemudiannya dibungkus rapi dan diagihkan kepada golongan susah dan yang memerlukan. Sebahagian besarnya adalah pekerja-pekerja kontrak dan buruh-buruh kasar. Selepas solat asar, aktiviti sukaneka telah diadakan. Antaranya adalah pertandingan tarik tali dan sukan air, manakala pada malamnya, selepas tayangan perutusan Aidiladha yang disampaikan oleh Yang Hormat Datuk Lokman Hakim Fulton, program kebudayaan seperti nasyid dan deklamasi sajak telah diadakan. Ianya disusuli dengan penyampaian hadiah kepada para pemenang bagi pertandingan sukaneka. Program diakhiri dengan makan malam bersama-sama dengan hidangan istimewa seperti kambing golek dan sate kambing. Dalam kemeriahan menyambut Hari Raya Aidiladha pada kali ini, yang berbahagia Tuan Nik Hazani Nik Muhammad selaku pengarah GISB Holding Zon Sham Dubai tetap mengingatkan para staf untuk bermuhasabah. Sejauh manakah pengorbanan kita dalam membela agama Islam, sehingga hidup mati kita dikorbankan hanya untuk Allah dan Rasul.
Kasih sayang, hormat menghormati dan hibur menghiburkan adalah ciri-ciri kehidupan masyarakat yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dirindui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi tujuan tersebut, pihak pentadbiran Zon GISB Holdings turut menganjurkan program sambutan ulang tahun kelahiran untuk semua staf dan anak-anak yang sama bulan kelahiran dengan kepimpinan yang diraikan dalam bulan yang sama. Alhamdulillah atas keberkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan doa para kekasihnya. Warga GISB Holdings, Zon Turki Eropah, Haramain, Mesir dan Uzbekistan, Rusia turut meraihkan hari ulang tahun kelahiran Ketua Pegawai Eksekutif GISB Holdings Yang Hormat Datuk Lokman Hakim Forten yang ke-52 dan Ketua Setiausaha Zon Turki Eropah, Zon Haramain, Zon Mesir dan Zon Uzbekistan, Rusia merangkap Ketua Remaja Pembela Ummah Lelaki yang berbahagia Tuan Adib Atamimi yang ke-28. Turut diraikan bersama semua staf kelahiran bulan Ogos. Setiap kawasan telah menyusun pelbagai aktiviti luar dan dalam bagi menambah rasa syukur atas keberkatan hari yang diraikan ini. Sambutan selama 2 hari berturut-turut ini dipenuhi dengan pelbagai acara, antaranya ialah bacaan biografi Yang Hormat Datuk Lokman Hakim Forten dan yang berbahagia Tuan Adib Atamimi, persembahan nasyid oleh anak-anak dan remaja pembela ummah. Turut diadakan juga pertandingan menangkap haiwan bagi anak-anak mengikut jejak yang berbahagia Tuan Adib Atamimi yang cintakan haiwan. Aktiviti ini dijalankan atas panduan yang berbahagia Tuan Adib sendiri sebagai latihan menguatkan jiwa anak-anak ini. Sebelah malam pula diadakan majlis penyampaian cenderahati bagi staf dan anak-anak yang turut diraikan serta hadiah bagi pemenang-pemenang pertandingan. Didoakan semoga Yang Hormat Datuk Lokman Hakim Forten dan yang berbahagia Tuan Adib Atamimi dipanjangkan usia dalam sebesar-besar keberkatan untuk terus memimpin dan membimbing seluruh ahli GISB Holdings dan ditingkatkan darjat di sisi Allah, Rasul dan pemimpin. Dengan izin Allah atas keberkatan doa para kekasihnya, baru-baru ini wakil GISB Holding Zon Uzbekistan telah mengusahakan pencarian sebidang tanah yang sesuai untuk dibangunkan aktiviti perladangan dan penternakan. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala atas keberkatan doa para kekasihnya, baru-baru ini wakil GISB Holdings Zon Uzbekistan telah mengusahakan pencarian sebidang tanah yang sesuai untuk dibangunkan aktiviti perladangan dan penternakan. Ini sebagai usaha untuk menyambut hasrat pengerusi eksekutif GISB Holding yang berbahagia Tuan Nasruddin Muhammad Ali merangkap pengarah GISB Holding Zon Uzbekistan, Rusia untuk mengasaskan aktiviti di bawah sektor perladangan dan penternakan GISB Holdings. Sektor perladangan dan penternakan GISB Holdings ini adalah salah satu dari 8 sektor di bawah GISB Holdings. Selain dari mengusahakannya dalam bentuk komersial, ia juga akan dijadikan sebagai pusat latihan untuk para belia dalam meningkatkan kemahiran di bidang pertanian dan perladangan. Rasulullah SAW berbangga dengan para petani yang kasar tangannya kerana berbakti kepada manusia yang lain. Alhamdulillah, setelah mendapat maklumat dari seorang kenalan, wakil GISB Holdings telah berkesempatan untuk meninjau sendiri bidang tanah tersebut. Ia terletak di negeri Tashkent, kira-kira 13 km sahaja dari Villa GISB Holdings Tashkent, berkeluasan 300 meter persegi. Pemiliknya bersedia untuk menyewakan pada kadar lebih kurang RM850 Malaysia sebulan. Kawasan ini mempunyai suasana yang sangat tenang dan cantik beserta tempat penginapan. Terdapat juga kemudahan air boring sedalam 100 meter. Tanah ini juga berdekatan dengan sebatang sungai yang mengalir dari banjaran gunung, amat sesuai untuk dimanfaatkan bagi tujuan pertanian. Moga hasrat para kepimpinan GISB Holdings ini dapat dijayakan bagi membuka laluan untuk menjadi sebaik-baik manusia, iaitu yang memberi banyak manfaat kepada manusia yang lain. Atas panduan dan restu yang berbahagia Tuan Nasruddin Muhammad Ali selaku pengerusi eksekutif GISB Holdings, merangkap pengarah zon GISB Holdings Cawangan Mesir melalui Ketua Setiausaha Zonnya yang berbahagia Tuan Adib Atamimi dan juga Setiausaha Zon Mesir. Program ziarah ke makam kekasih-kekasih Allah untuk seluruh staf telah dihidupkan semula setelah hampir 7 bulan terhalang kerana mematuhi perintah kawalan pergerakan kesan pandemik COVID-19 yang melanda di seluruh dunia. Di dalam tempoh itu juga makam-makam ini telah ditutup kepada para pelawat seperti mana di kawasan-kawasan ziarah yang lain. Alhamdulillah, pada 23 Jun 2020 yang lalu, Kerajaan Mesir telah melonggarkan perintah kawalan pergerakan dan membenarkan aktiviti luaran beroperasi semula seperti biasa.
tetapi ianya perlu mengikuti prosedur operasi standard yang telah ditetapkan. Rombongan ekspedisi ziarah makam kekasih-kekasih Allah pada kali ini diketuai oleh Encik Fakrul Norizan selaku Setiausaha Kerja 2 GISB Holding Zon Mesir. Turut sama dalam ekspedisi kali ini iaitu Encik Tuan Muhammad Fakhruddin selaku Setiausaha Kerja 2 GISB Holding Zon Turki Eropah yang baru tiba dari Jerman. Antara tempat-tempat yang sempat diziarahi ialah Jabal Muqattam, Makam Saidina Amru Al-As, Makam Saidina Uqbah, Makam Sayyidah Rabi'atul Adawiyah, Makam Syekh Zunun Al-Misri dan Makam Imam Waqi'. Di antara makam-makam ini juga ada sebahagian yang masih lagi tidak dibenarkan masuk, hanya dibenarkan ziarah dari luar sahaja. Moga dengan peluang dapat menziarahi semula makam-makam para sahabat dan para awliya ini akan menyuburkan lagi hati-hati dan jiwa seluruh staf GISB Holding Cawangan Mesir dalam membuat peningkatan diri dengan meniru jiwa juang para sahabat dalam membuat pembelaan pada Islam. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala serta keberkatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berbahagia Tuan Nik Hazani Nik Muhammad selaku Ahli Lembaga Penasihat GISB Holdings, merangkap pengarah GISB Holding Zon Syam Dubai, dan yang berbahagia Tuan Harun Taat selaku pengarah 2 GISB Holding Zon Syam Dubai telah mengajak dan memandu seluruh staf GISB Holding Zon Syam Dubai untuk sentiasa mewibawakan setiap premis-premis perniagaan GISB Holdings di sini agar syiar Islam yang diperjuangkan sentiasa dilihat berwibawa dan dijunjung tinggi. Alhamdulillah, pemilik villa GISB Holdings Aman, Encik Jaafar Mansur atau juga dikenali sebagai Abu Tariq yang amat menghormati serta menyayangi yang berbahagia Tuan Nik Hazani dan yang berbahagia Tuan Harun Taat telah menawarkan untuk memasang panel sistem pemanas air solar di villa sebagai satu alternatif bagi mengurangkan penggunaan tenaga elektrik khususnya di musim sejuk. Mutakhir ini, kerajaan Jordan telah menaikkan kadar tarif tenaga elektrik di negara ini akibat penggunaan yang meningkat berikut perintah berkurung akibat pandemik COVID-19. Kenaikan mendadak ini telah menjadikan bebanan serta mencetuskan rungutan di kalangan rakyat tempatan. Alhamdulillah, pada 29 Julai 2020 baru-baru ini, Abu Tariq telah menyempurnakan pemasangan panel solar tersebut. Keseluruhan kos yang bernilai 600 Jordan dinar bersamaan sekitar RM4,000 Malaysia itu telah ditanggung sepenuhnya oleh beliau sebagai pemilik villa. Moga Islam terus diwibawakan dan dimuliakan di bumi berkat Jordan hasil membaiki hubungan dengan Allah, Rasul dan pemimpin. Bermusafir adalah da'bus solihin atau tradisi orang-orang soleh. Bermusafir sambil melihat kebesaran Allah melalui kehebatan ciptaannya akan dapat menyuburkan jiwa, menambahkan ilmu serta meluaskan pengalaman. Tatkala menziarahi tempat bersejarah diambil iktibar dan pengajaran yang boleh mendidik hati dan jiwa. Pada 1 Ogos 2020 baru-baru ini, Muassasah Global Ikhwan yang beroperasi di Mekah telah menerima tempahan pakej lawatan dan ziarah ke Bandar Khaybar dan Al-Ula yang terletak kira-kira 400 km dari Madinah Munawarah. Tempahan diterima dari Encik Sazli bin Kamruzaman, Presiden Komuniti Malaysia Jubail. Beliau yang sedang berkhidmat di anak syarikat Aramco sebagai jurutera dalam bidang minyak dan gas sejak 2012, turut diiringi oleh rakan sekerjanya Encik Wan Faizul bersama keluarga. Di kesempatan itu, Wakil Muassasah Global Ikhwan telah memperkenalkan secara lebih lanjut mengenai latar belakang Muassasah Global Ikhwan yang merupakan sebuah syarikat tempatan yang dimiliki sepenuhnya oleh GISB Holdings Malaysia yang diterajui sendiri oleh pengerusi eksekutifnya yang berbahagia Tuan Nasruddin Muhammad Ali, merangkap pengarah GISB Holdings Zon Haramain. Alhamdulillah, Encik Sazli menyambut baik perkembangan itu dan menyatakan beliau mengenali salah seorang ahli lembaga penasihat GISB Holdings, iaitu yang berbahagia Tuan Ahmad Anwar Abdul Rahman ketika sama-sama menuntut di Kolej Melayu Kuala Kangsar MCKK. Beliau mengkagumi yang berbahagia Tuan Ahmad Anwar Abdul Rahman sebagai antara sosok penting dalam GISB Holdings. GISB Holdings sebenarnya tidak asing bagi Encik Sazli. Beliau dan keluarga pernah berkunjung ke GH Kona Klang manakala kenduri perkahwinan adik iparnya telah mengambil khidmat Ikhwan Catering. Beliau juga pernah mengambil pakej pelancongan dengan Nur Muhammad Travel and Tour Mesir ketika melawat ke sana suatu ketika dulu. Ketika dalam perjalanan, beliau tertarik mendengar penerangan mengenai konsep perniagaan untuk memperjuangkan Tuhan dan bukan semata-mata keuntungan material.
Beliau menyatakan hasratnya untuk menjadi pengedar kurma GISB Holdings sebagai usaha untuk memahami lebih lanjut mengenai konsep ekonomi GISB Holdings ini. Sementara tiba ke destinasi yang dituju, Wakil Muassasah Global Ikhwan telah berkesempatan untuk berkongsi perkembangan mengenai GISB Holdings yang sedang giat mempromosikan sistem hidup Islam yang terkait rapat dengan sejarah perjuangan Rasulullah SAW. Ketika di Khaybar, mereka mengambil peluang untuk bergambar sambil mendengar taklimat mengenai sejarah Khaybar yang menjadi gelanggang pertembungan antara Yahudi dan Islam. Yahudi Khaybar seperti mana kaum Yahudi yang lain amat mengetahui akan kedatangan Rasul akhir zaman dari kalangan bangsa Arab, namun mereka enggan menerimanya, bahkan berlaku sombong dan memusuhi baginda Rasulullah SAW. Perjalanan diteruskan ke Al-Ula dan singgah di Jabal Fil yang merupakan salah satu destinasi pelancongan di sini. Seterusnya rombongan bergerak ke sebuah perkampungan lama kaum Samud, iaitu kaum Nabi Soleh alaihissalam. Namun setibanya di sana, pihak keselamatan tidak membenarkan rombongan masuk ke dalam kawasan perkampungan tersebut. Para tetamu hanya berpeluang untuk turun dan mengambil gambar sebelum berangsur pulang. Dalam perjalanan pulang, Encik Sazli telah diperkenalkan lagi mengenai pakej-pakej ziarah lain yang turut dikendalikan oleh Muassasah Global Ikhwan, termasuk pakej pelancongan ke luar negara. Beliau menyatakan hasratnya untuk menziarahi Wadi Berkat Datuk Ibu yang terletak di Hudaibiyah, Makkatul Mukarramah. Semoga semua yang terlibat dalam permusafiran ini memperolehi peningkatan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dirindukan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Islam dapat digemilangkan semula. Sekian sahaja daripada kami. Kembali ke studio utama Ikhwan News. Terima kasih kepada rakan setugas daripada Bilik Berita Turki Eropah, Balkan, Khurasan, Timur Tengah dan Rusia. Hiburan tidak pasti membahagiakan, tetapi kebahagiaan sudah pasti menghiburkan. Sebagai penutup, mari kita saksikan bingkisan sepanjang lawatan tim sektor pendidikan GISB Holdings ke sekolah-sekolah naungan GISB Holdings dalam memastikan keselarasan sistem pendidikan berjalan dengan sempurna. Sekian sahaja daripada kami. Assalamualaikum. Islam tersendiri, agama selamat dan azam yang tinggi. La syarqiyah wala gharbiyah, tidak timur dan tidak barat. La syarqiyah wala gharbiyah, tidak timur dan tidak barat. Pendidikan Islam tersendiri, agama selamat dan azam yang tinggi. La syarqiyah wala gharbiyah, tidak timur dan tidak barat. La syarqiyah wala gharbiyah, tidak timur dan tidak barat. Ia dari Islamiyah, Masya Allah, sunnah Nabi. Pergaulan lelaki dan wanita terbatas sekali. Bukan untuk makan gaji, bukan untuk digeri, tapi untuk berdikari, untuk menjadi abid pemuja Allah, menjadi abid pemuja Allah. Pendidikan Islam tersendiri, agama selamat dan azam yang tinggi. La syarqiyah wala gharbiyah, tidak timur dan tidak barat. La syarqiyah wala gharbiyah, tidak timur dan tidak barat. Menjadi hamba jauh sekali untuk menyambung lidah Rasulullah, pernah terpisah dari madrasah untuk mengembang sayap jemaah, agar terbang di merata negeri untuk menyambung
menjadi orang bertakwa, menjadi orang bertakwa. Pendidikan Islam tersendiri, ada matlamat dan azam yang tinggi. La syarqiyah wala gharbiyyah, tidak timur dan tidak barat. La syarqiyah wala gharbiyyah, tidak timur dan tidak barat. Melatih pelajar-pelajar laksana, guru-guru dan pemimpin umpama ayah, satu sama lain terjalin kasih sayang untuk melahirkan generasi bertakwa yang masing-masing ada peranannya, mengikut watak dan bakatnya. Yang masing-masing ada peranannya, mengikut watak dan bakatnya.